Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, murid-murid akan belajar mengenai tempoh masa. Okey, di akhir video ini, murid-murid sepatutnya boleh mengira tempoh masa dalam sebarang unit masa. Cikgu nak murid-murid sepatutnya dah boleh hafal penukaran unit masa dan waktu. Ambil kertas kosong, salinkan dalam bentuk jadual. 1 minit ada 60 saat. 1 jam ada 60 minit. 1 hari ada 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 tahun ada 12 bulan. Sama juga dengan 52 minggu, dan 1 tahun biasa ada 365 hari. Kecuali tahun-tahun lompat. Contohnya tahun 2020 ni adalah tahun lompat. So dia ada 366 hari. Seterusnya, 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun, 1 abad bersamaan dengan 100 tahun, 1 alaf yang bawah sekali tu, 1 alaf sama dengan 1000 tahun. Belah sini, tak perlu salin pun tak apa. Ada 3 benda ni. Tak perlu salin pun tak apa, tapi kalau nak salin pun boleh. So, jadual ni sangat penting. Murid-murid kena salin, hafal dan kena biasakan tengok supaya kita mudah nak ingat. Okey? Bayangkan ada satu garis panjang. Alright. Biasanya murid-murid pergi ke sekolah pukul 7.30 AM. Dan dekat sekolah cikgu, dia akan tamat pada pukul 4 PM. Okey? So, mula dia dekat mana? Mula dia adalah pada pukul 7.30. Ini adalah mula dia. Dan akhir ataupun tamat. Tamat ni adalah pada pukul 4. Tamat tolak mula. Barulah kita akan dapat tempoh. Tamat tolak mula akan dapat tempoh. Barulah kita boleh kirakan berapa tempoh masa murid-murid biasanya berada di sekolah. Dan biasanya soalan ni kita akan buat dalam bentuk sistem 24 jam. Kita mula 7.30 AM, tamat 4 PM. Kita tukarkan dalam bentuk sistem 24 jam. 4 PM bersamaan dengan jam 16. Kita tolak dengan 7.30 AM bersamaan dengan 07.30. Okey. Bila kita tolak dua benda ni, bermaksud kita nak tahu dia punya tempoh masa. Okey, kita mulakan daripada hujung belah kanan dulu. 0 tolak 0 sama dengan 0. 0 tolak 3 boleh tak? Tak boleh. Apa yang kita kena buat? Kita kena pinjam sebelah. 6 potong, dia akan dapat 5. Adakah kita letakkan 1 jadi 10 di situ? Okey, dekat sini ramai murid yang akan confuse ataupun terlupa ataupun cuai. Sepatutnya bila kita pinjam 1 jam, bila kita bawa ke minit, dia akan jadi bukannya 10, tapi 60. Dia tambah aja kepala dia. So, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Ingat balik jadual tadi tu. So, 6 tolak 3 bersamaan dengan 3. 5 tolak 7 boleh tak? Tak boleh. So, kena pinjam sebelah. 15 tolak 7 sama dengan 8. Dekat sini, kita dah boleh tahu dah apa jawapan dia. Tempoh masa murid-murid berada di sekolah adalah selama 8 jam 30 minit. Kalau murid-murid ada buku aktiviti A+ Buddy, boleh buka sama-sama, kita buat sekali jalan. Muka surat 46. Okey, kita tengok contoh dulu. Baca arahan dia. Kira tempoh masa dalam jam dan minit. So, jawapan anda mesti ada dua. Mesti ada jam dan juga mesti ada minit. Okey, soalan A. Dari jam 07.20 hingga jam 13.10. Hari yang sama. Macam mana nak buat? So, kita kena tahu mana satu mula. Ini adalah mula. Ini adalah tamat. Cara nak cari tempoh masa adalah tamat kena tolak dengan mula. Bukannya mula tolak tamat. Okey? So, dia tulis kat belah atas ni, tamat dia adalah 13.10 tolak dengan mula. Mula dia adalah 7.20. Okey? Kalau murid-murid nak buat dalam bentuk T ni pun amat disyorkan. T ni maksudnya adalah yang dekat belah sini. Dia buatkan dalam bentuk jadual. Ada jam dekat belah atas ni. Dan juga ada minit. Ni untuk murid-murid yang lemah, bagus guna taktik ni. Kita tahu rumah yang belah sini adalah minit, rumah yang belah sana adalah jam. Okey, kita tengok. 10 tolak 20, boleh tak? Tak boleh. Bila tak boleh, kita kena pinjam sebelah. Itu yang kena potong. 13 potong 1, dia akan dapat 12. Tapi, kenapa bila 12 bawa ke sini dia jadi 70? Okey. So, murid-murid kena ingat, 1 jam bersamaan dengan
60 minit. So 10 tambah dengan 60. Ingat kita pinjam 1 jam tadi. So 1 jam ada 60 minit, 10 tambah 60, itu yang kita dapat 70 minit. Barulah boleh tolak dengan 20. 70 tolak 20 kita akan dapat 50. Seterusnya dekat belah jam, 12 tolak 7 kita akan dapat 5. Maksudnya dekat sini tempoh masanya adalah 5 jam 50 minit. Ini adalah tempoh masa bagi soalan A. Okey. Seterusnya untuk soalan B. Dari pukul 10.45 PM hari Rabu hingga 9.20 AM hari Khamis. Ini melibatkan hari yang berbeza. Okey. So dekat sini contoh buku aktiviti ni ada dua. Satu dia buat garis lurus, garis masa ni supaya kita boleh nampak bila dah bertukar kepada hari yang lain macam mana. Cara yang kedua, dia menggunakan sistem 24. Okey, kita tukarkan dulu 10.45 PM ni, tukarkan kepada sistem 24. Cara dia adalah 12 kena tambah dengan 10. Itu yang kita akan dapat 22.45. Sama yang dekat belah sini. So, 22.45 nak pergi ke 24. 24 ni adalah tengah malam. Tengah malam hari Rabu. Rabu malam Khamis tu. Okey. So, daripada 10.45 PM sampai ke tengah malam tu, tempoh masanya adalah 1 jam 15 minit. So, daripada tengah malam hari Khamis tu, 00.00 tu, hari Khamis sampai pukul 9.20 AM bersamaan juga dengan 9 jam 20 minit. Maka kita boleh tambahkan terus. Dekat belah sini kita tambahkan terus. 15 tambah 20 sama dengan 35. 1 tambah 9 sama dengan 10. So, tempoh masa dia walaupun melibatkan 2 hari yang berbeza, cuma 10 jam 35 minit. Okey, sekarang kita nak cuba buat terus untuk soalan yang pertama. Mungkin murid boleh tengok dulu video ni, pause sekejap, lepas tu cuba buat sendiri. Ataupun cuba buat dulu, lepas tu play video ni untuk tengok, check jawapan. Adakah betul ataupun salah. Dari jam 9.30 hingga jam 20.15. First kali, kita baca ayat dia, kita kena kenal pasti. Mana satu mula, mana satu tamat. Ini adalah mula, ini adalah tamat. So, formula dia adalah nak cari tempoh masa, tamat kena tolak dengan mula. So, kita kena tulis jam 20.15. Okey, kemudian tolakkan dengan 9.30. Okey. Dekat belah sini dia dah buatkan dalam bentuk T ni. Lepas tu kita tuliskan rumah dia. Ni jam, ini masa. 15 tak boleh tolak dengan 30. Apa yang kita kena buat? Kita kena pinjam sebelah, 20 potong jadi 19. Bila bawa masuk ke sebelah, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. So, 60 minit kena tambah dengan 15. Itu yang kita dapat 75. 75 tolak dengan 30, kita akan dapat 45. 19 tolak dengan 9, kita akan dapat 10. 10 ni mewakili 10 jam, 45 tu mewakili 45 minit. Selesai untuk soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua. Dari pukul 11.20 AM hingga pukul 6.50 PM. Mana satu mula, mana satu tamat. Ini adalah mula, ini adalah tamat. Nak cari tempoh masa, tamat kena tolak dengan mula. Okey, tamat dia 6.50 PM. So, daripada PM, kita kena tukarkan jadi sistem 24 jam. Kita kena tambah 12. 12 tambah 6, kita akan dapat 18. Okey, itu yang kita dapat 18.50 dekat belah sini. Sebab dia dah tukarkan kepada sistem 24 jam. Kemudian murid boleh buat juga sistem T ni. Sebelah kiri ni jam, sebelah kanan tu adalah minit. Ini kalau nak buat bagus, tak nak buat pun tak apa. Boleh terus buat bentuk lazim. Kira beza dia. 50 boleh tolak dengan 20. Terus tolak macam biasa. Dapat 30. 18 tolak 11. Kita akan dapat 7. Maksudnya jawapan dia adalah 7 jam 30 minit. Dari jam 14.00 hari Ahad hingga jam 12.50 hari Isnin. Okey, jam 14.00 ini mestilah dalam bentuk PM. Maksudnya dia ni adalah pukul 2 PM hari Ahad. 2 PM hari Ahad sampai jam 12.50 hari Isnin. So, dia melibatkan 2 hari dekat sini ya. 12.50 ni pun sama juga, ni adalah PM.
Okey, so kita tengok jawapan yang diberikan. Dia buat kaedah yang sama macam contoh tadi, kaedah yang kedua. Dia buat hari yang pertama dulu, ini adalah hari Ahad. Hari Ahad dia mula pada pukul 14.00 pada pukul 2 PM sampai jam 24. Ini adalah tengah malam. Okey. Ahad malam, Isnin tengah malam. So cari beza tempoh masa tu dulu daripada 14 sampai 24, kita boleh tolakkan, kita akan dapat 10 jam. Kemudian ini adalah hari Isnin. Isnin tengah malam jam 00.00 sehingga jam 12.50. Ini adalah PM. 12.50 PM. So berapa tempoh masa dia tu? Itu adalah 12 jam 50 minit. Kemudian kita boleh terus tambahkan dua-dua. Kita akan dapat 22 jam 50 minit. Dari pukul berapa ni? Dari pukul 2.35 PM hari Selasa hingga 7.10 AM hari Rabu. Okey, ini waktu petang sampai pagi esok. Melibatkan 2 hari juga. Hari Selasa dia mula pukul 2.35 PM. Lepas tu kita carikan berapa beza daripada 14.35 hingga pukul 24.00. Yang ini murid-murid kena kira. Mungkin boleh conteng sikit dekat belah tempat lain. 24.00 tolak 14.35. Okey, 00 boleh tolak tak dengan 35? Tak boleh. So, kena pinjam sebelah. Ni jadi 23. Yang sini akan jadi 60. Kemudian kita tolakkan. 60 tolak 35. Kita akan dapat 25 minit. 23 tolak dengan 14. Kita akan dapat 9. So, 9 ni apa? 9 jam 25 minit. Kemudian, masuk pula hari yang seterusnya. Hari Rabu. Hari Rabu 7 jam 10 minit. So, 2 ni kita kena tambahkan terus. 25 tambah 10 kita akan dapat 35. 9 tambah 7 kita akan dapat 16. So jawapan dia adalah 16 jam 35 minit. Maka selesai sudah latih to be untuk tajuk tempoh masa seperti dalam buku aktiviti muka surat 46. Saya harap video ini bermanfaat. Kalau murid-murid ada apa-apa soalan tak faham boleh tanya. Sekian, terima kasih.